أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yasir alaika yasir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari, penulis buku biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat takdiran Gabungan Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur yang tetap setia dari subuh tadi hingga ke saat ini. Jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi pemohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Terima kasih Puan Amira atas pemudah cara kita pada pagi ini. Yang dimuliakan Puan Ros selaku pengerusi Gabungan Nur Iman serta jawatan kuasanya dan seluruh yang mengikuti kita pada pagi ini, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diizinkan oleh Allah untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majlis ilmu ini Allah kira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita dan seterusnya. Bila kita bicara tentang biografi agung Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita akan boleh syafaatnya yang akan menyelamatkan kita semua daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin rabbal alamin. Sampai tu kita jangan lupa, jangan lalai, jangan leka, terus mendoakan saudara mara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Gaza, Palestin, dan yang terbaru di Yaman, serangan udara daripada Britain ataupun UK dan Amerika, jadi ke atas bandar Sana'a, ibu kota Yaman. Okey, jadi kita doa mudah-mudahan saudara mara kita yang berada di Gaza, di Palestin, di Yaman, Allah pelihara, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Okey, jom kita sambung terus hari ini surat 166. Okey, 166. Allahumma salli asmat. Kan keluarnya air daripada celah-celah jari. Betul. Kan? Okey, insya-Allah. Okey, ni antara mukjizat-mukjizat Nabi SAW yang disebut dalam sunnah An-Nabawiyah ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW ataupun khabar daripada para sahabat. Beza hadis dengan khabar, hadis ni adalah yang keluar daripada Nabi SAW.
maksudnya kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Khabar pula adalah yang disampaikan oleh para sahabat, yang disampaikan oleh para sahabat. Okey. Jadi yang ni kita cerita tentang khabar lah, kisahnya. Khabar yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, disebut pada suatu hari di Hudaybiyah. Ini ketika ni baginda SAW datang untuk melaksanakan ibadah, ada yang kata umrah, ada yang kata haji. Okey. Yang termeterainya perjanjian Hudaybiyah. Termeterainya perjanjian Hudaybiyah. Jadi pada suatu hari di Hudaybiyah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW begitu haus yang amat sangat. Sebab perjalanan jauh kan, daripada Mekah nak menuju, daripada Madinah nak menuju ke Mekah. Dan nak sampai dah Hudaybiyah, hanya beberapa kilometer saja lagi untuk masuk ke bumi Mekah. Jadi sampai di Hudaybiyah, Nabi hantar utusan iaitu Sayyidina Osman untuk berbincang. Mereka masuk untuk melaksanakan ibadah haji, ada riwayatnya, dia kata ibadah umrah. Tapi Sayyidina Osman ditangkap dan dapat berita bahawa Sayyidina Osman dibunuh oleh orang-orang Quraisy kan. Itulah perjanjian ni dimeterai oleh Nabi SAW. Okey. Jadi ketika tu terlalu haus yang amat sangat, baginda pun berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah pun memberikan mukjizatnya kepada baginda SAW, iaitu baginda mencelupkan jarinya pada air yang sedikit tu, hanya boleh minum beberapa orang saja. Kan? Dan maka mencurah-curahlah, terpancarlah air yang begitu banyak daripada celah-celah baginda SAW, sehingga semua yang memerlukan air dapat mengambilnya. Ini kita biasa dengar mukjizat ni daripada kecil-kecil pun kita selalu dengar kan. Air keluar daripada celah-celah jari baginda sallallahu alaihi wasallam kan. Ada satu lagi riwayat yang saya tak masukkan dalam buku ni, iaitu daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Disebut dalam satu peperangan lah. Okey. Air untuk beruduk tidak mencukupi, hanya beberapa orang saja daripada jumlah air yang ada yang tersisa tu, hanya beberapa orang saja yang boleh beruduk dengannya. Lalu baki air yang sedikit tu baginda SAW mencelupkan jarinya dan kata Anas bin Malik, aku melihat air keluar mencurah-curah daripada celah-celah jari Nabi SAW sehingga kira-kira 70 hingga 80 orang dapat beruduk dengan air tersebut. Dapat beruduk dengan air tersebut, berarti banyak lah. Okey, berarti banyak. Qasidah Rasulullah SAW, okey. Pakai baju merah. Okey, itu nanti kita jawab insya-Allah. Memang Nabi SAW ada baju merah pun. Kan? Dan bagi dia yang paling suka adalah baju warna hijau. Okey. Merah ni maksud dia merah yang terang, merah menyala, tanpa ada jalur-jalur, tanpa ada corak-corak warna lain. Itu makruh hukumnya. Warna merah menyala, merah saga, merah buah saga tu kan. Merah cili. Merah apa? Merah cili. Tilin. Cili Ustaz. Tilin. Lada. Cili yang merah cili. Merah nyalo. Kalau orang Kelantan merah apa? Betul. Merah nyalo. Merah nyalo. Merah. Merah nyalo. Kahwin Haji Kelantan. Ya ke? Saya belajar Kelantan Muhammadi Kota Baru. Oh, ya ke? Walaupun orang Johor. Dekat rumah saya tu, Ustaz. Dekat rumah saya lah tu. Oh ya? Masjid Muhammadi. Oh, Masjid Muhammadi. Kota Baru. Oh, saya dekat Mahat Muhammadiyah. Mahat Muhammadi. Tapi kawasan tu juga kan? Saya Penggala Cepa. Yalah. Betul lah tu. Merah sangat makna. Okey, boleh lah. Okey, jadi kalau merah yang macam tu makruh hukumnya. Tapi kalau merah yang ada jalur-jalur hitam, itu dibolehkan. Sebab Nabi SAW tak pernah pakai baju warna merah yang merah menyala. Nabi pakai merah, walaupun merah menyala, dia ada jalur-jalur hitam. Itu dipanggil hibarah dalam bahasa Arab. Maksudnya merah yang menyala, bukan menyala, maksudnya merah yang ada jalur-jalur juga, benang hitam ataupun benang biru.
Itu yang dibolehkan. Kalau merah semata-mata merah, itu hukum makruh hukumnya. Satu lagi merah merah. Merah merah. Merah. Merah merah dia panggil. Oh, okey okey. Merah sangat lah macam tu lah. Merah sangat lah. Merah telajuk telajuk merah lah. Okey insya-Allah. Okey, tu ya insya-Allah. Itu selingan sebab takut nanti lupa jawapannya. Insya-Allah. Okey. Allahumma salli itu kisah maksudnya air keluar mencurah-curah kata Anas bin Malik dalam hadis tersebut, dalam kita panggil khabar sehingga kira-kira 70 orang ataupun 80 orang dapat beruduk dengannya. Inilah antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang kita bincang tentang berkat pada makanan. Ramai di kalangan para sahabat yang berada dalam keadaan kelaparan. Lalu baginda SAW berdoa pada makanan yang boleh dimakan. 2 atau 3 orang. Okay. Dengan keberkatan Allah ke atasnya, maka makanan tadi mencukupi untuk semua ahli Madinah. Masya Allah. 2-3 orang punya makanan, ikut logik akal memang dah tak boleh lah kan. Ana Aufa muka surat 167. Okay. Kalau ikutnya 2-3 orang makan, Masya Allah. Memanglah. Ni sehingga seluruh ahli Madinah dapat ataupun mencukupi untuk seluruh ahli Madinah. InsyaAllah 1000 orang. Begitu juga Rasulullah pernah berdoa beberapa tangkai gandum lalu dapat dimakan oleh 70 orang. Juga ke atas seekor kambing yang kurus lagi lemah dapat mengeluarkan susu yang banyak. Ini antara mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya atas kemakbulan doanya. Itu satu doa Nabi SAW. Selain daripada itu, sebab itu kita doa kan, kita pelik kan doa kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tak ada pun tentang makan. Kalau doa Allahumma at'imna, ya Allah berilah kami makan tu. Allahumma barik lana fi ta'amina. Kan ada juga doa tu. Tapi itu sebut makanan, ya Allah berkatilah makanan kami. Tapi dalam doa makan yang kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana tu, tak ada pun tentang makan. Walaupun ada hadis. Dia sebenarnya diriwayat daripada Sayyidina Ali doa itu. Cuma ada lagi hadis-hadis yang kuatlah berbanding doa makan yang kita baca. Tapi tidak salah pun kalau kita nak baca doa tu. Yang Nabi pun sebut, Sammillah. Sebutlah nama Allah. Itu sekurang-kurangnya baca doa makan ni adalah Bismillah. Makan. Bismillah makan. Okay. Walaupun Sammillah ni maksudnya adalah sebutlah nama Allah. Nama Allah kan banyak, 99. Kan? Tak payahlah baca Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la bila nak makan. Bila nak makan kan? Kan? Tak payahlah macam tu kan? Okey. Fasamillah semua tu untuk makan, tapi sebenarnya untuk yang lain pun boleh kan doa tu. Ya. Saya pun amal juga. Apa dia? Cari parking. Memang keajaiban. Memang terus ada. Saya masuk je tempat parking tu. Baca doa. Allahumma barik fi ma razaqtana wa terus kita nak keluar. Tak sampai saya baca doa tu baru tak habis lagi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kita dah reverse kat depan. Alhamdulillah. Pernah sekali, pusing sekali tak dapat. Jom baca doa, jom makan. Allahumma barik lana. 2 orang baca kan? 2-0. 2-0. Pilih je betul nak. Kadang-kadang. Sebab itu sebenarnya Allahumma barik lana. Okay, ya Allah berilah keberkatan kepada kami. Okey. Doa Fasamillah sebut nama Allah. Sebab itu Imam An-Nawawi kata kalau boleh sempurnakanlah Bismillahirrahmanirrahim, itu yang terbaiknya. Tapi kalau tak, memudailah kita dengan menyebut Bismillah dengan nama Allah. Itu pun antara keberkatan pada makanan. Ini keberkatan pada makanan. Okey. Ada satu kisah ni. Seorang Arab Badui ni, dia Nabi SAW kalau makan dia satu dulang tu 6 orang kata Aisyah. 6 orang. Okey, betul tak makan atas meja makan, Nabi duduk makan, okey. Tapi bukan bersila. Iaitu Nabi menegakkan lututnya kan.
kan? Nabi makan dengan 6 orang. Tiba-tiba datang seorang Arab Badawi. Kan? Kata Jabir bin Abdullah dalam kitab Syama'il disebut, ya Rasulullah, kami lihat ada keberkatan pada awal makanan ataupun pada awal kita makan, aku lihat ada keberkatan pada makanan ni sebab banyak timbun. Tapi tidak pada akhirnya ya Rasulullah. Tidak pada akhir. Maksudnya akhirnya disebut dalam tu Arab Badawi tu dapat luqmatain je, dapat dua suap je. Makanan tu habis. Sedangkan tadi di awal macam banyak ni, tak boleh habis ni. Kan, tapi akhir cepat pula makanan yang habis. Lepas tu yang orang Arab Badawi tadi baru masuk tadi dapat 2 suap je. Lalu kata Nabi SAW, dia kata man akala wa lam yusammillah, siapa yang makan kemudian tidak menyebut nama Allah, akala ma'ahu syaitan, maksudnya dia makan bersama syaitan. Siapa yang makan tidak menyebut nama Allah, dia makan bersama syaitan. Jadi hakikatnya makanan tu kurang sebab syaitan pun makan juga. Sebab itu hilang keberkatan pada awal makanan tu. Sebab itu baca bismillah. Nabi pun ajar kita baca bismillah. Ada seorang kanak-kanak tu, Nabi panggil dia, ya ulam, ta'al, dia kata kan. Kata Nabi SAW, fasamillah. Duduk sini makan, kata. Fasamillah, sebut nama Allah. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wal kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Jangan menjangkau makanan orang lain. Itu disebut tentang tu. Jadi pentingnya sebut nama Allah. Pentingnya sebut nama Allah. Okey, itu disebut. Jadi dapat 2 suap je sebab Arab Badawi tadi tu duduk tak sebut nama Allah pun dia terus makan. Jadi makanan yang tadi banyak terus tiba kurang. Dia dapat 2 suap je. Jadi keberkatan pada makanan tu ialah kalau kita bicara ni tentang mukjizat Nabi SAW, makanan yang sikit cukup seluruh ahli Madinah. Kan, gandum berapa tangkai Nabi doa cukup dimakan oleh 70 orang. Kambing yang kurus dapat diminum airnya, air susunya kan, yang banyak. Itu berkat doa Nabi SAW. Sekarang Nabi dah tak ada dah. Kita tak jumpa lagi ataupun kita lihat keajaiban macam ni. Tapi rupanya Nabi tinggalkan kita doa makan. Nabi tinggalkan kita doa makan. Itu keberkatan doa makan pun sama. Dalam kitab Syama'il, jangan makan kalau tak sebut nama Allah. Sebab siapa yang makan tidak menyebut nama Allah, makan dia bersama syaitan. Makan dia bersama syaitan. Saya teringat satu kisah ni. Saya pun cari buku saya tu banyak. Nama dia Juha. Nama kitab tu Juha. Juha ni nama orang sebenarnya. Nama dia, kalau dia lawak, dia komedi lah. Tapi kalau di Malaysia, Juha ni macam Pak Pandey lah. Macam Pak Pandey. Tapi Pak Pandey kita tak bijak. Dia Pak Pandey ni digambarkan dengan bodoh kan. Bodoh. Pak Pandey ni lah. Suruh jemput Pak Imam datang kenduri. Dia tanya Pak Imam macam mana. Dia kata Pak Imam tu ada janggut. Dia jalan-jalan jumpa kambing yang ada janggut. Dia bawa balik rumah. Dia kata, Mak Andi, Pak Imam sampai dah. Mana Pak Imam? Ni pakai ada janggut. Dia kata, ini kambing, bukan Pak Imam. Itu nampak sangatlah bodohnya kan. Tu Pak Pandey. Tapi Juha ni dia bijak. Dan Islamik. Dia satu hari dia pergi ke pasar naik keldai. Pergi pasar naik keldai. Sampai di pasar dia tambatlah keldai ni pada satu batang pokok lah. Sedang dia sibuk membeli belah di pasar tu, tiba-tiba datang orang jumpa dia. Juha dengan keadaan cemas lah. Juha, keldai kau hilang Juha. Kan? Juha pun berlari lah ke tempat keldai yang ditambat tadi tu. Sampai-sampai je dia terus sebut Alhamdulillah, dia kata. Jadi orang ramai pelik lah. Juha, keldai kau hilang, kenapa kau sebut Alhamdulillah? Yelah, dia kata Alhamdulillah aku turun, kata dia. Kalau tak dengan aku hilang. Juha. Mujur aku turun. Ketak dengan aku hilang, dia kata. Itu Juha. Satu hari, Juha ni dia banyak kisah lah yang dia
Dia pakai serban apa semua, orang ingat dia ustaz ni, orang ingat dia pendakwa. Hebat lah. Jadi orang jemput dia ceramah. Ni orang jemput dia ceramah. Dia nak cakap dia tak ada ilmu, dia malu. Sebab dia dah pakai pakaian tu macam pakaian ulama lah. Kan? Jadi dia fikir macam mana idea nak, kalau orang panggil ceramah ni, tak payah ceramah tapi tak nampak lah kita ni tak boleh ceramah. Akhirnya dapat idea. Okay, dia pun datanglah majlis tu, ceramah betul Rasul. Okay. Lepas tu dia naik atas pentas, dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dia buka mukadimah panjang sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Panjang lah dia punya mukadimah sebab dia nak directkan biar rasa macam lama sikit lah ceramah dia. Lepas tu dia tak ada idea pun nak ceramah apa. Macam mana dia buat? Dia kata sebelum saya ceramah ni, saya nak tanya dulu orang kampung. Nak tanya semua tuan-tuan, perempuan yang hadir malam-malam ni, tahu tak saya nak ceramah apa hari ni? Orang kampung je tak tahu. Sebab dia tak start lagi. Baru mukadimah je dah tanya soalan. Tahu tak saya nak ceramah apa malam ni? Orang kampung cakap tak tahulah. Dia kata susah lah saya nak ceramah kalau tuan-tuan tak tahu, dia kata. Jadi oleh kerana tuan-tuan tak tahu saya nak ceramah apa malam ni, tak gunalah saya ceramah malam ni. Jadi saya akhirilah ceramah saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun baliklah. Balik kan. Selamat, dia tak kena ceramah. Pak Imam ulur sampul, dia ambil juga sampul ni kan. Jadi Pak Imam kata, tinggi ilmu Ustaz Johan ni, tinggi dia kata ilmu Ustaz Johan ni, dia kata. Jadi kita kena panggil lah. Panggil pula untuk apa, Isra' Mi'raj pula dia kata. Mesti ni panggil. Jadi Johan pun idea apa lagi kali kena guna okay, ni selingan, tak ada kaitan dengan ni. Lepas tu dia kata, okey, ada idea, okey. Dia pun datanglah. Jadi dia pun buka lah dengan bisalam, lepas tu dengan selawat yang panjang sikit, mukadimah yang panjang. Dia tanya soalan dah. Jadi Pak Imam pun dah tahu dah kalau kali ni dia tanya soalan yang sama, kan. Dia nak ceramah apa hari ni, kalau kita cakap tak tahu, nak takut dia balik lagi. Baik kita cakap tahu semua, tahu. Okey, jadi dia akan tak balik lah. Johan pun kata, okey tuan-tuan, sebelum saya mulakan ceramah saya pada hari ni, tuan-tuan tahu tak saya nak ceramah apa hari ni? Kan? Orang kampung dah kena yang Rasul yang bulan lepas. Kan ni, okey. Dia pun jawab, tahu semua. Orang kampung cakap tahu. Okey. Dia tahu, dia kata, kalau dah tahu dah senang kerja saya, dia kata. Jadi tak ada guna juga saya ceramah sebab tuan-tuan semua dah tahu dah. Jadi akhirnya dia balik. Dia kata wabillahi taufiq hidayah, assalamualaikum. Sebab tuan-tuan dah tahu dah, tak gunalah saya ceramah. Balik dia selamat. Pak Imam tak puas hati sebab duit sampul dia ambil, ceramah tak juga kan. Dia kata kena jemput juga ni. Ceramah dia ambang Ramadan, awal Ramadan ni. Okey, ni mesti dia tak balik ni. Tapi sebelum tu Pak Imam dah berpakat dengan orang kampung. Sebab kalau jawab tahu pun dia balik, jawab tak tahu pun dia balik. Jadi kita bagi dua. Yang sebelah kanan jawab tak tahu, yang sebelah kanan jawab tahu. Kalau dia tanya nanti, okey. Malulah kita orang kampung kan. Berapa kali dah ceramah, dia kata tak ceramah-ceramah. Nampak sangat orang kampung ni tak bijak, ilmu tak banyak kan. Ustaz Johan ni mungkin dia nak ceramah dengan orang yang pandai je kot. Jadi okey. Ustaz Johan pun datanglah ceramah. Dia bukalah dengan bisalam, selawat panjang-panjang sikit, mukadimah macam biasa. Jadi orang kampung dah standby. Mesti ada soalan yang sama juga. Okey, betul. Gitu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya mulakan ceramah saya ni, saya nak tanya dulu tuan-tuan ni. Tuan-tuan tahu tak saya nak ceramah apa hari ni? Pak Imam dah suruh tadi kan, yang sebelah kanan cakap tak tahu, yang sebelah kiri cakap tahu kan. Yang sebelah kanan cakap tak tahu. Yang sebelah kiri jawab tahu. Jadi kata Johan, okey. Yang tahu tu tolong bagi tahu yang tak tahu. Jadi saya akhiri ceramah saya balik. Yang tahu tu tolong bagi tahu yang tak tahu Okey, saya akhiri ceramah saya pada hari ini. Akhirnya 3 kali tak ceramah. Alhamdulillah, selamat dia. Satu hari dia kena ceramah jugalah, dia kena ceramah juga. Okey. Tapi dia ceramah cerita pasal pemakanan sunnah Nabi SAW ataupun sunnah pemakanan Nabi SAW kan. Dia cerita siapa yang makan tidak menyebut nama Allah, dia akan makan bersama syaitan. Okay. Habis ceramah, makanan sedap pula tu. Orang kampung masak nasi biryani lah apa kan, kambing pula tu. Dia ni dah lapar lah. Bila dia ni, dia terus makan, tak baca bismillah pun. Dia terus makan, tak baca bismillah pun.
Jadi Pak Imam, Pak Bilal semua perasan, alamak, Ustaz Johar makan tak sebut bismillah ni. Kan? Tak baca bismillah ni. Pak Bilal kata, Pak Imam kena tegur Pak Imam. Tadi dia ceramah ya kat atas tu. Siapa makan tak sebut nama Allah, dia makan bersama syaitan, dia kata. Tak, nampak dia tak baca bismillah. Kan? Pak Imam dia kata, Ustaz Johar, minta maaf. Tadi kat atas pentas Ustaz Johar kata siapa yang makan tak sebut nama Allah, dia makan bersama syaitan. Kami nampak Ustaz Johar tak makan baca bismillah ni. Ustaz Johar pun dia tersedak kejap, dia terlupa rupanya baca bismillah. Macam mana nak cover dapat idea. Dia kata sengaja saya Pak Imam, Pak Bilal semua yang ada depan ni, saya sengaja makan tak baca bismillah. Saya makan banyak. Nanti bila nak minum air, saya baca bismillah. Biar syaitan mati tercekik, dia kata. Biar syaitan mati tercekik. Jadi dia kata saya sengaja makan banyak tak baca bismillah, jadi syaitan makan dengan saya. Nanti nak minum air nak minum air saya baca bismillahirrahmanirrahim. Syaitan tak dapat minum air. Dia akan mati tercekik. Saya sengaja nak bunuh syaitan, dia kata. Nak bunuh syaitan. Suka-suka dia je kan. Tu lawak Juha nama dia. Saya pun cari buku tu. Waktu belajar kat Mesir tu, saya tak jumpa mana saya letak buku tu. Menarik kalau kita nak jadikan ceramah untuk selingan-selingan je ni kan. Nama dia Juha. Juha. Jim Waw ha alif Juha. Okey, tu insya-Allah. Maksudnya kalau kita nak berkat pada makanan tu, baca doa, sebut nama Allah. Sekurang-kurangnya bismillah. Sekurang-kurangnya bismillah. Dan Nabi SAW ajar kita dalam bab cara soal makan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah pun kan. Apa caranya? Barang siapa yang terlupa, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pesan baca doa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Okey. Jadi kata Nabi SAW dalam satu riwayat yang lain, aku melihat syaitan memuntahkan balik makanan tu. Tapi bukanlah muntah makan tu masuk balik dalam pinggan kita, tak. Maksudnya syaitan kan ambil, dia bukan makan nasi yang kita makan tu. Dia ambil khasiat dia. Sebab itu saya tertarik dengan ada seorang orang tua ni. Bila tanya umur dia 100 tahun tak silap. Macam mana dia makan? Dia tengok dia makan semua. Tapi kencing manis tak ada, apa semua tak ada kan. Bila tanya, rupanya ada satu amalan yang kita rasa macam remeh je amalan tu. Tapi sebenarnya besar amalan tu. Apa dia? Dia kata kita lupa buat dua benda sebelum makan. Apa dia? Yang dia kata, kita baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana, dia kata, tapi kita lupa, kita minta ya Allah berkatilah makanan yang aku makan ini. Kita selalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah je. Kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana je. Tapi kita tak tahu apa yang kita baca tu. Jadi kena sebut ya Allah berkatilah, berkatkanlah kata dia pada makanan ini. Jadi bila berkat pada makanan ni, tak ada mudarat bagi kita lah. Satu, masa dia makan kambing. Tahu kambing ni kalau makan banyak, dia akan menyebabkan darah tinggi lah apa tu. Dia kata, kambing aku makan kau jangan makan aku. Aku makan kau jangan makan aku. Sebenarnya kalau kita rujuk, kan Nabi SAW tegah kita daripada mencela makanan kan. Rupanya kalau kita cakap dengan makanan ni dapat absorb kita punya kata-kata. Jadi kita kata, okey kambing, aku makan kau jangan makan aku. Maksudnya, aku makan kau jangan mudaratkan aku. Cakap dengan kambing itu. Walaupun kambing tu dah potong-potong jadi lauk dah kan. Dia dua je amalan dia. Jadi, menarik dia punya amalan dia. Wallah alam, mungkin dengan sebab amalan tu. Tapi yang pertama tu, sudah pastinya lah. Kita kena sebut bahawa, ya Allah berkatilah pada makanan ni. InsyaAllah tak ada mudarat. Okey? Tu. Seterusnya kita masuk pada mukjizat yang seterusnya adalah aman bandar Madinah dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah mendapati bandar Madinah ini ditimpa dengan pelbagai penyakit berbahaya yang masyhur dengan panggilan demam Madinah ataupun hamul Madinah. Dia penyakit taun. Ada juga menyebutkan penyakit malaria. Penyakit taun, penyakit yang boleh menyebabkan kematian lah. Okay.
Dan sehingga kan Abu Bakar As-Siddiq sewaktu tiba di Madinah, Abu Bakar jatuh sakit. Jadi Nabi risau adakah Abu Bakar ni terkena penyakit hamul Madinah ni, demam Madinah ni. Lalu Nabi tanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau sakit apa ni? Kan? Dia kata, ya Rasulullah, aku sakit ni sebab aku terlalu rindu Mekah. Aku sakit ni sebab aku terlalu rindu Mekah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq sayangnya pada Mekah. Sampai Nabi pun risau. Ni ingat terkena penyakit taun Madinah tu. Rupanya Abu Bakar sakit kerana terlalu rindu Mekah. Kita ada ke macam tu? Tak ada kan? Adalah homesick dia panggil. Mula-mula masuk asrama dulu, homesick, rindu rumah. Rindu rumah. Kan? Waktu belajar dekat luar negara dulu, macam saya kat Mesir kan. Memang mula-mula tu macam rindu lah. Dia hari raya. Tahun pertama raya dekat luar negara. Wah, time tu memang rindu lah. Kena rindu. Rindu nak makan ni, rindu nak balik kampung kan. Rindu. Mula tak apa. Lepas tu tak okey lah. Okey. Jadi sebab itulah Madinah ni nama Madinah sebelum hijrah Nabi SAW adalah Yathrib. Yathrib. Yathrib ni maksudnya jijik, jelek. Yathrib. Okay. Sebab apa mereka menamakan Madinah ni dengan nama Yathrib? Sebab penyakit ni lah. Demam Madinah ni lah. Penyakit yang berjangkit ni. Yang boleh membawa kematian jadi penyakit ni. Lepas itu Nabi SAW bila sampai di Madinah, Nabi terus doakan Madinah. Dan 2 kali Nabi doakan Madinah ni. Lebih daripada apa yang Nabi Allah Ibrahim pernah doakan kepada Mekah. Sekali kata Nabi, aku doakan Madinah ni 2 kali. Dengan doa dia, Allahumma ja'al bil Madinah dhi'fai. 2 kali ganda. Ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Okay. Sebagaimana yang engkau telah jadikan berkat pada bumi Mekah ini. Jadi Nabi doakan Madinah 2 kali keberkatan. 2 kali keberkatan. Okay. Bermaksud selepas daripada doa ni, Nabi doa ni, tidak ada lagi penyakit berjangkit di Madinah. Kalau ikutnya macam COVID pun tak akan boleh berjangkit di Madinah. Okay. COVID pun tidak boleh berjangkit di Madinah. Okay. Sebab itu ialah macam-macam lah. Ada orang kata COVID ni bukan penyakit. Macam-macam Tapi kalau ikut doa Nabi SAW, tidak akan ada penyakit berjangkit di bumi Madinah dan bumi Mekah sebenarnya. Bumi Mekah. WHO pula, lalu kita bincang apa kan, WHO, who. Siapa dia tu? Belakang dia adalah orang Yahudi. Yang dia boleh istihar darurat pada seluruh dunia ni kalau dilanda wabak penyakit. Jadi bila istihar macam tu, Mekah tak boleh datang. Jadi tak ada orang buat haji. Sebab mereka ni memang cemburu dengan perhimpunan besar-besaran umat Islam himpunan tahunan. Mereka cemburu boleh himpunkan berjuta-juta umat Islam di Mekah kan. Jadi itulah macam-macam lah cara buat seumpamanya, Wallahualam tu. Okey, tapi kalau ikutnya kita yakin dengan doa Nabi SAW, tak akan ada berlaku penyakit. Tapi janganlah campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jaga juga kesihatan kan. Sejuk pakai nipis je, singlet dengan tracksuit je pergi masjid. Tak ada pakai sweater, itu memang kan. Cegah apa tu, dah tahu abuk banyak, pakailah penutup muka. Tapi Imam As-Suyuti kata debu Madinah ni syifa. Debu Madinah ni syifa. Tapi janganlah pergi sedut ni kan, kat padang pasir tu. Gemburan padang pasir, berterbangan debu tu, hidung sedut. Macam tu kan. Itu Wallahualam lah. Dia debu-debu yang dia berterbangan ni, bukan debu macam tu. Okay, Allahuakbar. Seterusnya, itulah. Sebab itu bila Nabi sampai di Madinah, Nabi tukar nama Yathrib ini kepada apa? Kepada Tayyibah. Tayyibah tu maksudnya adalah Madinah. Kalau kita pergi ke masjid tu kan, on the way kat tepi tu kan ada jual mainan budak-budak tu. Unta lah, apa-apalah, baby doll lah kan, semua nyanyi.
Ya Taiba, ya Taiba, ya dawal ayyana ishtakna. Kan? Ya Taiba. Apa maksud ya Taiba? Ya Taiba ni, wahai Madinah, wahai Madinah. Kita pun, oh ya Taiba. Ya Taiba apa? Taiba ni. Rupanya Taiba ni maksudnya nama nama selepas daripada Yathrib tu adalah Taibah. Taibah. Taibah ni maksudnya suci, bersih, baik. Jadi Nabi tukarkan. Sebab Nabi doa untuk Madinah terus tak ada penyakit tu. Terus tak ada penyakit. Penyakit berjangkit. 2 kali lagi Nabi doakan ni. Bukan sekadar itu, bukan penyakit je tak masuk kat bumi Madinah. Tetapi adalah dengan keberkatan Madinah, dengan sebab doa Nabi SAW, Dajjal pun tak boleh masuk ke kota Madinah. 2 kota yang tak boleh masuk lah, Mekah dan Madinah kan. Dajjal pun tak boleh masuk Madinah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ni riwayat Bukhari, hadis sahih. Kata baginda SAW, Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal walaupun Madinah mempunyai 7 pintu masuk. Dia bukan kota tau, dia pintu masuk. Dia masuk macam celah bangunan, nak masuk kepada. Itu kalau kita menyanyikan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' kan. Tu. Tala'al badru, telah terbit bulan purnama alaina atas kami min thaniyatil wada', daripada lorong yang sempit. Nama dia min thani yatil wada'. Min thani, nama laluan tu nama dia min thani yatil wada', tempat pergi dan tempat datang kan. Jadi Allah SWT dia sebenarnya ada 7. Jadi dia orang ni tunggu Nabi kat lorong tu. Dia bukan padang pasir lepas tu nampak Nabi datang sambut kat padang pasir, tak. Dia daripada celah lorong ni. Jadi bila celah lorong ni suspense sikit lah. Nabi dah, okey, kita kejap. Nabi muncul. Okey, Nabi muncul je. Tala'ala tadi. Dia kisah macam tu. Dia Nabi keluar daripada celah rumah-rumah tu, lorong tu, tu yang min thani yatil wada'. Okey. Jadi walaupun dijaga, walaupun Madinah ni mempunyai 7 pintu, kata Nabi SAW. Kerana setiap pintu ini dijaga oleh 2 malaikat. Inilah kelebihan Madinah. Dekat Seri Kembangan ada restoran Tayyibah. Dekat Madinah banyak. Hotel Dala Tayyibah. Mesti ada Tayyibah belakang dia. Okay. Hotel apa nama, Tiba Hotel, kan, itu semua. Tiba tu maksudnya adalah Madinah. Dan popular pula Madinah ni dengan nama apa dia? Dengan nama Madinatun Nabi. Madinatun Nabi kan, ada nasyid dia. Okay, Madinatun Nabi maksudnya ialah bandar Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi doakan dengan Nabi sebut Madinah ni Al-Munawwarah. Munawwarah ni maksudnya yang bercahaya, yang bersinar. Daripada Kuba, okey, Nabi lihat bandar ni bercahaya. Bandar ni bercahaya. Kau tahu tak besar Madinah zaman Nabi macam mana? Besar Madinah zaman Nabi adalah sebesar dalam pagar Masjid Nabawi. Kan? Pagar Masjid Nabawi tu, pagar Masjid Nabawi yang melingkari sampailah ke Baket, lepas tu yang ni sampai ke tepi dekat Masjid Al-Ghamamah tu, lepas tu depan tu ada pasar-pasar kan. Ada bangunan pasar. Itulah besar bandar Madinah di zaman Nabi. Besar tu je. Jadi daripada Kuba nampak bandar tu bercahaya. Sekarang ni luas lah, bandar Madinah ni luas. Dah sampai keluar-keluar hotel pun sampai keluar. Lepas tu kemudian apa lagi? Dah bangunan banyak dah. Okay. Lepas tu kat luar sana ada kedai-kedai. Lepas tu ada syariat apa? Syariat Pakistan. Kan? Dalam sikit ada syariat Pakistan depan tu. Okey, jadi itu dah yang moden lah. Kalau zaman Nabi, bandar Madinah,
yang ada bangunan dalam bandar Madinah itu adalah dia sepanjang pagar tu. Sepanjang pagar. Jadi rumah sahabat-sahabat semua kat situ. Sekeliling tu je rumah sahabat-sahabat. Sebab itu sahabat-sahabat yang dulu buat rumah kat situ akhirnya kan tanahnya jadi apa? Jadi tanah wakaf untuk masjid. Jadi pahalanya sampai sekarang sahabat-sahabat yang ada rumah dalam tu kan semua dapat pahala. Semua dapat pahala sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Okey. Betul, baru tahu Thayyibah tu maksudnya Madinah tak? Dinamakan Madinah tu dengan Thayyibah sebab lawan kepada Yathrib. Maksudnya baik, memang maksudnya baik. Thayyibah tu maksudnya baik. Tapi itu adalah nama Madinah. Okey, untuk makluman. Siapa yang tulis ni? Kak Mira ke ataupun dia ada 3 orang admin ni. Puan Saya Rosli. pakai siapa? Ibu ke? Bonda ke? Ibu. Oh, okey. Okey, ibu. Ibu ni. Okey, terima kasih insya-Allah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita terus Jadi apa yang kita dapat ambil tadi, aman bandar Madinah dengan doa Nabi SAW. Nabi doakan 2 kali sebagaimana Nabi Ibrahim doakan Mekah sekali. Doa Nabi Ibrahim apa? Allahumma ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikanlah bandar ini aman, iaitu bandar Mekah aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan rezekikanlah kepada Madinah, kepada Mekah ini warzuq ahlahu, dan rezekikanlah kepada penghuninya minas samarat, daripada buah-buahan. Jadi sebab itu dekat Mekah ni kaya dengan buah-buahan. Walaupun tak ada pokoknya, buahnya ada. Semua daripada seluruh muka bumi ni masuk. Buah apa? Buah durian pun ada. Pernah jumpa buah durian tak dekat Mekah? Ada, dekat Ben Daud. Pergi kat bawah Hilton tu, ada restoran Ben Daud besar tu, ada. Pergi bahagian buah-buahan tu ada. Manggis ada, rambutan, tapi rambutan dah hitam dah kecut dah. Durian pun ada. Durian pun ada. Jadi orang Arab kadang-kadang dia pelik. Jadi kalau dia pelik, saya dah tanya, tolong terangkan. Dia kata mahal dah, dia kata. Buah manggis dia pegang. Cakaplah, hadza ismu manggis. Orang Arab sebut durian apa, Ustaz? Abu Syauqah. Oh, Abu Syauqah. Bapak duri. Ustaz. Ya. Dulu masa kita kecil kan, kalau pakai kasut kan melecet kan Ustaz. Ya. Itu saya, siapa ajar saya, sebelum pakai tu saya gigit kasut tu. Saya cakap, sebelum kau gigit aku gigit kau. Tadi Ustaz cakap yang gigit tu saya ingat, saya kecil-kecil dulu cakap macam tu Ustaz. Tapi menyalahi sunnah lah. Nabi SAW bila dia pakai kasut, dia muliakan kasut tu. Kan? Sebab dia terima kasih dengan kasut. Kasut ni banyak berjasa dengan dia. Sebab itu Nabi akan menamakan pakaiannya apa juga semua, terbannya ya dengan nama. Sebab Nabi menghormati atau terima kasih dengan kasut. Dan kita kadang-kadang kita gigit kaki aku yang gigit kau dulu kan. Sebenarnya kalau ikutnya kasut ni Nabi terima kasih. Sebab itu Nabi kalau pakai kasut ke, pakai selipar ke, Nabi sarung sebelah kanan dulu. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada sebut. Itu Sebab zaman jahiliyah Ustaz. zaman jahiliyah betul. Sama juga saya dulu kan. Salah kita juga pakai kasut tak pakai stokin. Lepas tu pakai kasut sempit sangat pula. Pakailah kasut yang longgar kan. Memang melicit kan. Orang tu kata gigit. Sebelum digigit kaki kita gigit tadi. Okey. Orang tu punya ni lah. Petua. Petua. Okay, boleh kadang-kadang tak ada salah pun. Tapi kalau nak ikutnya, Nabi SAW sangat berterima kasih dengan kasut kan. Kenapa terima kasih dengan kasut? Sebab kasut kan jaga kaki kita daripada kotor dan benda-benda tajam. Sebab itu Nabi muliakan kasut ni dengan Nabi menyarung kaki kanan terlebih dahulu. Dan bila menanggalkan, Nabi jadikan kaki kiri terlebih dahulu ditanggalkan. Dan kaki kanan, kaki terakhir dilepaskan daripada kasut tu. Sebab tentang tu insyaAllah. Okey, tu jadi doa aman, doa Allah SWT Madinah dengan aman Mekah dengan doa Nabi SAW. Dengan doa Nabi Ibrahim AS dan aman kota Madinah dengan doa Nabi SAW. Okey, insyaAllah. Boleh kita berhenti dulu di sini. Banyak maklumat kita dapat. Saya ada hal pula lepas ni sekejap. Okey, saya rasa cukup sekarang ni kot insyaAllah. Nanti kita sambung lagi 2, iaitu sembuhnya penyakit Abdullah bin Atiq. Siapa Abdullah bin Atiq ni?
Kemudian mustajabnya doa kepada Suraqah yang cuba kejar Nabi SAW waktu hijrah tapi kudanya tersungkur beberapa kali. Dan satu kita last ialah pembalasan Allah terhadap siapa yang mendustainya, yang mendustai Nabi SAW. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan jazaa atas perkongsian hari ini, masya-Allah. Kita dah sampai ke 16 mukjizat. Nanti kita akan sambung mukjizat yang ke-17, 18, 19. Ada 3 lagi mukjizat insya-Allah. Lepas tu kita masuk bab yang ke-10. Baik, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi hingga ke saat ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dengan duduknya dalam halaqah ilmu ini, Masya Allah. Ustaz, satu je hebat yang saya nak buat. Boleh, kuliah silakan. Bersama dengan Ustaz Al-Farid, Ustaz Ili Aminin bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran. Yang ingin mengaji Al-Quran boleh masuk petang ini pada pukul 5.15 petang, insya-Allah. Yang ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya sepanjang kuliah hari ini terdapat sebarang kekhilafan, kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelamat itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qul qawli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.